Selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar. Saya Lee Kuek Hui, pensyarah ekonomi dari Kolej Matrikulasi Perak. Hari ini, Miss akan mengajar anda bab 6 iaitu belanjawan negara, dasar fiskal dan dasar kewangan. Untuk maklumat anda, bab ini mempunyai 3 subtopik. So, untuk subtopik yang pertama, 6.1 belanjawan negara, 6.2 dasar fiskal dan 6.3 dasar kewangan. So, subtopik yang pertama dan kedua ini kita pun sudah belajar pada video yang lepas ni. Okay? So, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan fokus 6.3 iaitu dasar kewangan. Okay, so kalau berkenaan dengan dasar kewangan, dia sebenarnya adalah melibatkan Bank Negara Malaysia lah. So, ini bank pusat negara kita ya. Okey, kita cuba tengok untuk dasar kewangan ini, dia mempunyai 3 subtopik kecil yang kita perlu pasai. So, untuk subtopik kecil yang pertama, dia adalah berkenaan dengan takrif dan tujuan. Yang kedua, berkenaan dengan alat dasar kewangan, di mana dia pecah kepada 2 lagi, iaitu kuantitatif dan lagi satu adalah kualitatif. Okey, kemudian diikuti dengan subtopik kecil yang ketiga, iaitu penggunaan dasar. So, bermaksud bagaimana kita menggunakan dasar kewangan ini untuk mengatasi masalah makroekonomi yang terdiri daripada masalah inflasi. Cuba kali ini kita spesifik, inflasi itu merujuk kepada inflasi tarikan permintaan. Dan lagi satu masalah dia, pengangguran. Okey, juga sama kita spesifikkan pengangguran yang kita kaji ini adalah berkenaan dengan pengangguran kitaran. Okey, so inilah keseluruhan yang pelajar perlu kuasai lah. Okey, tetapi untuk sekarang kita akan fokus tentang subtopik kecil yang pertama dulu, iaitu berkenaan dengan takrif dan tujuan dia. So, sekarang kita cuba tengok apa itu definisi dasar kewangan. So, dia adalah dasar kerajaan melalui bank pusat, yang ini Bank Negara Malaysia. Okey, untuk mengawal perkalahan wang dan kadar bunga dalam ekonomi. So, ini adalah kata kuncinya lah, 2 komponen yang dikaji, perkalahan wang dan kadar bunga. Dan tujuan dia adalah untuk menstabilkan ekonomi. Okey, so itu adalah definisi dasar kewangan. Okey, untuk yang seterusnya, kita akan fokus dengan subtopik kecil yang kedua yang berkenaan dengan alat dasar kewangan. Cuma nanti kita akan fokus dengan kuantitatif sajalah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, so alat dasar kewangan kan tadi Miss sudah bagi tahu kita ada kuantitatif dan lagi satu kita ada kualitatif. Untuk kuantitatif ada 2 komponen yang dikaji, bekalan wang. Okay, so bekalan wang kat sini dia tulis MS. So MS stand for money supply. Saya ulang, money supply dalam bahasa Inggeris lah. So bekalan wang ini kadang-kala juga boleh dikenali sebagai penawaran wang. Okay, so lagi satu komponen yang dikaji, ya, kadar bunga. So untuk kadar bunga dekat sini, so I guna huruf R ataupun I kecil. So ingat yang kecil punya R ataupun I, which is stand for interest rate. Okay, saya ulang, interest rate. So itu adalah kadar bunga. Okay, so dekat sini ada 4 alat. Okay, 4 alat kuantitatif yang kita akan bincangkan sebentar nanti. Okay. Sementara untuk kualitatif pula, okay, yang kita kaji punya komponen dia adalah berkenaan dengan pinjaman. Okay, cuma dekat sini ada 2 alat kualitatif sahaja. Okay, so pembelajaran kita fokus kuantitatif dulu. Okay, definisi dasar kewangan kuantitatif. Juga sama, dasar kerajaan melalui bank pusat, macam tadilah. Okey, tujuan dia dekat sini dia mengawal 2 komponen tadilah, bekalan wang dan kadar bunga dalam ekonomi. Okey, so itu kata kunci dia. So, tadi pun sudah bagi tahu bahawa dia ada 4 alat. Jadi sekarang kita akan tengok satu-satu apakah 4 alat dasar kewangan kuantitatif ini. Okey, so untuk alat yang pertama, iaitu operasi pasaran terbuka. Cuba fikirkan apa itu operasi pasaran terbuka. Okey, pasaran je terbuka ya. Okay, untuk alat yang kedua, kadar diskaun, kadar bank. Apa benda ini? Macam tak pernah dengar kan? Kadar diskaun, kadar bank. Dan yang ketiga, nisbah rizab. Okay, so nisbah rizab dekat sini kita pecah kepada 2 lagi. Kita ada rizab berkanun. Yang ini wajib punya. Lepas itu
ada tunai minimum. Dua ini adalah di bawah nisbah riza. Dan akhirnya kita ada pendanaan semula, funding. Okey, so nanti kita akan bincang keempat-empat alat dasar kewangan kuantitatif ini. Cuma sekarang kita akan fokus tentang operasi pasaran terbuka dulu. Okey, so marilah kita tengok apa itu. Okey, untuk operasi pasaran terbuka, dia merupakan tindakan bank pusat. So tindakan ini juga sama dengan langkah lah. So langkah bank pusat untuk jual beli sekuriti kerajaan. Masih ingat apa itu sekuriti kerajaan? Kita pernah bincang kan masa kita belajar subtopik 6.1 tu. Ya, dia adalah berkenaan dengan bond. Bond yang bersifat jangka, jangka panjang. Okey, so di pasaran terbuka lah. So maksudnya ini melibatkan pembelian ataupun penjualan lah bond bersifat jangka panjang antara bank pusat dengan bank. So bank dekat sini merujuk kepada bank perangan, institusi kewangan dan masyarakat. Okey, so itu operasi pasaran terbuka. Okey, cuma nanti kita akan fokus kesan dia. Kesan nanti kita akan cuba kaitkan dengan bekalan wang money supply. So, maksudnya nanti kita akan bincang isu dia sama ada kita nak jual ke beli sekuriti kerajaan dan kita akan kaitkan dengan bekalan wang. Kan tadi Miss sudah bagi tahu bahawa dasar kewangan kuantitatif ini kita kaitkan sama ada bekalan wang ataupun kadar bunga. Okey, so yang ini kita nak kaitkan dengan bekalan wang. So, marilah kita tengok satu video yang berkenaan dengan operasi pasaran terbuka. Okey, sekarang alat dasar kewangan kuantitatif yang kita kaji adalah berkenaan dengan operasi pasaran terbuka di mana dia melibatkan pembelian ataupun penjualan bond. Okey, so katakan sekarang apa yang kita kaji ini, kita nak kaji menjual bond. Okey, so yang menjual bond ini dia adalah merujuk kepada kerajaan. Okey, kerajaan yang jual bond. Apabila kerajaan jual bond, yang jual bond ini adalah menjual bond kepada masyarakat. Dengan reti kata lain, okey, masyarakat ini sebenarnya dia yang beli bond. Okey, mestilah ada satu pihak yang jual, satu pihak yang beli kan. Okey, so masyarakat beli bond. Jadi sekarang Miss nak tanya, katakan masyarakat sekarang telah beli bond dah. Okey, so apa yang terjadi terhadap kepada pegangan wang mereka? Okey, so sebab sebahagian wang dia telah digunakan beli bond kan, maka pegangan wang masyarakat mestilah turun. Apabila pegangan wang masyarakat ini turun, ini bermaksud bahawa bekalan wang pun sebenarnya telah menurun. Okey, sebab bekalan wang ini, okey, seperti yang telah diberitahu sebelum ini, dia adalah merujuk kepada pegangan wang masyarakat di pasaran ekonomi. Okey, bekalan wang ataupun bekalan wang yang turun ini, ataupun kita kata pegangan wang sudah turun inilah, sebenarnya dia boleh kait dengan masalah apa dan masalah apa yang sesuai dilaksanakan. Okey, untuk masalah makroekonomi, kita hanya ada dua sahaja masalah dia. Okey, yang pertama itu adalah berkenaan dengan masalah inflasi. Okey, lagi satu adalah masalah deflasi iaitu pengangguran. Okey, pelajar sebenarnya pun telah belajar bahawa kalau inflasi, kita akan melaksanakan dasar kewangan mengucup. Kan? Okey, lepas itu mengucup. Kalau pengangguran pula kita akan melaksanakan dasar kewangan mengembang. Okey, jadi dekat sini kalau dasar kewangan mengucup memang kita kaji komponen MS dan R. Kalau mengucup MS turun, R naik. Kalau mengembang ini bermaksud MS naik, R turun. Okey, sekarang kita cuba tengok. Tadi kita dapati bahawa kalau katakan menjual bond, okey, kita akan mendapati bahawa bekalan wang kita turun kan. So bermaksud ini sebenarnya adalah bekalan wang turun. Ini naik. So yang turun yang ini. So bermaksud menjual bond ini sebenarnya dia adalah merujuk kepada dasar kewangan mengucup yang sesuai digunakan untuk mengurangkan masalah inflasi. Itulah dia. So begitu jugalah dengan keadaan sebaliknya. Kalau membeli bond, so pelajar akan dapat jawapan yang sebaliknya lah. Yang itu pelajar cuba tafsirkan ataupun cuba fikirkan sendiri. Okay?
Okay, so itulah video dia yang berkenaan dengan penjualan bond. Okay, so kesannya kita dapati bahawa perkara wang tu jatuh, so MS turun, R tu kadar bunga naik, lepas tu pelaburan turun, diikuti dengan AE. So AE itu aggregate expenditure dia turun, lepas itu AD aggregate demand pun turut menurun. Okay, so itulah dia. Dan keadaan ini menunjukkan bahawa inflasi dapat dikurangkan sebab AE dengan AD pun turun. Dengan reti kata lain, penjualan bond, kalau katakan bank pusat menjual bond ini, dia sebenarnya adalah merujuk dasar kewangan mengucup lah. So ingat dasar kewangan mengucup. So sebab dia dapat mengurangkan masalah inflasi. Sekarang nak minta pelajar cuba fikirkan bagaimana pula dengan keadaannya apabila pembelian bond berlaku. So kalau mention pembelian sahaja, ingat dia adalah merujuk bank pusat yang beli. Bank pusat yang membeli bond. So juga sama, cuba fikir dari aspek penawaran wang, iaitu bekalan wang macam mana, bertambah ke berkurang. Lepas tu fikir itu adalah dasar kewangan apa, mengembang ke mengucup ke, dan dia boleh mengatasi ataupun mengurangkan masalah apa. So 3 point tu cuba fikirkan. Ya, buat catatan sendiri ya. Dah siap catat kan? Simpan dulu catatan anda tu. Sekarang kita sambung. Alat yang kedua tu, kadar diskaun, kadar bank. Apa itu kadar diskaun ataupun kadar bank? Dia adalah satu kadar yang digunakan oleh bank pusat untuk mendiskaunkan bil perbendaharaan. Apa itu bil perbendaharaan? Ya, dia juga bond kan? So, bond yang bersifat jangka? Ya, pendek. Perlainan tadilah. Yang ini adalah bersifat jangka pendek ya. Apabila bank perangan membuat pinjaman daripada bank pusat. So maksudnya kalau bank perangan nak dapatkan pinjaman, dia guna sesuatu untuk dapatkan pinjaman kan. So yang nak tukar itu, dia akan terbitkan bil ataupun dia akan jual. Jual semula dia punya bil perbendaharaan kepada bank pusat untuk dapatkan pinjaman tersebut. So kesannya nanti kita akan kaitkan dan kita akan fokus tentang kadar bunga. So A lah. So macam mana kadar diskaun ini dia memberi kesan terhadap kadar bunga. So marilah kita tengok satu video yang berkenaan dengan kadar diskaun. Sekarang kita cuba tengok apa itu sebenarnya kadar diskaun yang juga dikenali sebagai kadar bank. Miss cuba bagi satu situasi dulu. Katakan yang ini adalah kita katakan bank perdagangan. So katakan bank perdagangan. Bank perdagangan dekat sini adalah merujuk kepada Maybank, Public Bank, CIMB dan sebagainya lah. So bank perdagangan ini biasanya dia akan berinteraksi lah dengan orang ramai. Orang ramai dekat sini sebenarnya adalah merujuk kepada masyarakat. So ini adalah bank perdagangan dengan orang ramai. Jadi kadar yang kita biasanya pakai dekat sini, kita akan kenali dia sebagai kadar bunga lah. Tak kisahlah sama ada anda buat pinjaman ke, ataupun anda simpan ke duit ke bank perdagangan ke. So kadar yang dikenakan dekat sini kita kenali dia sebagai kadar bunga. Sekarang kita cuba tengok. Sebenarnya bank perdagangan ini dia juga berurusan dengan bank pusat. Ini bank pusat lah. Pun sama. Kalau katakan bank perdagangan ingin buat pinjaman ke dan simpan dekat bank pusat pun ada satu kadar yang dikenakan. Macam tadilah kadar yang dikenakan tu kita katakan kadar bunga kan. Jadi dekat sini kadar yang dikenakan antara bank pusat dengan bank perdagangan ini itu dikenali sebagai kadar diskaun ataupun kadar bank. Itulah maksudnya. Sekarang kita cuba tengok situasi yang diberikan dekat sini. Katakan kita naikkan. Naikkan kadar diskaun. So kadar diskaun itu sama dengan kadar bank lah. So ini situasi yang kita nak bincang sekarang lah. Naikkan kadar diskaun. Jadi cuba tengok kat sini.
Apabila kadar, kata-kata kat sini lah. So, pelajar sepatutnya boleh nampak hubungan kadar bank dengan kadar bunga. Katakan kalau bank pusat, so sekarang situasi dia naikkan kadar diskaun. Katakan bank pusat sekarang dia naikkan kadar bank. So maksudnya kalau katakan bank perangan dia pinjam dengan bank pusat, dia dikenakan kadar yang tinggi lah. So, apakah kesan terhadap kadar bunga? Dia ada hubungan secara langsung kan. So that's why apabila kadar bank dinaikkan, dan dikenakan terhadap bank perangan, kemudian bank perangan pula dia juga akan meningkatkan kadar bunga ini dan dikenakan terhadap orang ramai. So dengan erti kata lain, apabila kadar bank meningkat, begitu juga dengan kadar bunga. Kadar bunga turut meningkat juga. So itulah ceritanya. Itulah video dia di mana kita tengok kenaikan kadar diskaun kan. So, kita dapati bahawa kesan terhadap kadar bunga akan meningkat. So dengan demikian, pelaburan turun, AE turun, AD pun turun. Jadi, dia dapat mengurangkan masalah inflasi. Dengan reti kata lain, menaikkan kadar diskaun ini sebenarnya dia adalah merujuk kepada dasar kewangan menguncung. Sebab ingatlah naikkan kadar diskaun, dasar kewangan mengucuk dan dia dapat kurangkan inflasi. Sebab kadar bunga dia sudah meningkat. Sekarang nak minta pelajar cuba fikirkan bagaimana pula dengan keadaannya apabila penurunan kadar bank berlaku. Juga sama saya nak anda fokus 3 aspek. So, kali ini saya nak you terus tengok kepada kesan terhadap kadar bunga. Lepas tu diikuti dasar kewangan apa dan akhir sekali boleh mengurangkan ataupun mengatasi masalah apa, masalah makroekonomi apa. Silakan. Dah siap kan? So juga sama simpan catatan anda dulu. Sekarang kita akan sambung alat yang ketiga itu yang berkaitan dengan nisbah rizab. Nanti kita akan fokus 2 aspek inilah. Ada perkanun, ada tunai minimum. So rizab. Kalau orang sebut rizab, ingat itu adalah berkaitan dengan simpanan. Simpanan. Kan tadi kata ada perkanun kan? Ada tunai minimum kan? So kalau perkanun itu bermaksud bank perangan dia simpan di bank pusat. So ingat bank perangan yang simpan di bank pusat, simpanan yang disimpan di bank pusat itu dikenali sebagai rizab berkanun. So bagaimana pula dengan tunai minimum? So ini bermaksud bank perangan yang simpan di bank dia sendiri. So saya ulang, rizab tunai minimum itu merujuk bank perangan. Simpan di bank dia sendiri. Itulah beza dia. Satu simpan kat bank pusat, satu simpan di bank sendiri. So itulah maksud rizab berkanun dengan rizab tunai minimum. Sekarang marilah kita tengok apakah definisi nisbah rizab. So kalau sebut nisbah ini, ingat dia adalah peratusan. So that's why definisi kita ada peratusan kat sini. Dia adalah peratusan daripada jumlah deposit bank yang perlu disimpan. So daripada deposit yang diterima oleh bank, berapa yang perlu disimpannya. So dekat sini dia ada mention sebagai rizab berkanun di bank pusat ataupun sebagai rizab tunai minimum di bank perangan. So kalau soalan definisi yang dia tanya pasal nisbah rizab berkanun kan. So pelajar kena highlight lah. Ini adalah simpan di bank pusat. Kalau dia kata nisbah rizab tunai minimum, kena highlight lah simpan di bank perangan. Kalau tak ada mention apa, hanya nisbah rizab, tulis dua-dua macam ini. Lebih selamat. Dan nanti kita akan kaji bagaimana nisbah rizab ini dia memberi kesan terhadap bekalan wang MS. So juga sama, marilah kita tengok satu video yang berkaitan dengan nisbah rizab. Sekarang kita cuba tengok berkaitan dengan nisbah rizab pula. Sebagai peringatan, rizab kita ada 2 lah, iaitu rizab berkanun dan lagi satu rizab tunai. So untuk rizab ini sebagai peringatan, dia adalah berkenaan dengan simpanan. Berapa yang bank perangai simpankan dan nisbah dekat sini sebenarnya merujuk peratusan lah. Katakan nisbah rizab yang dikenakan adalah 20%. So sekarang Miss akan cuba ceritakan melalui kunci kira-kira bagi satu bank. So ini adalah kunci kira-kira.
kunci kira-kira bank. Katakan bank ini bank ABC lah. Okay. Okay, so bahagian sini debit punya kita kenali sebagai aset. Dan bahagian sini, okay, yang kredit punya kita kenali dia sebagai liability. Okay, daripada liability, dekat sini ada deposit yang diterima oleh bank. Okay, deposit ini, okay, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang terima ke, okay, yang simpan ke, kita kata itu sebagai deposit semasa dalam biasanya. Okay, so sekarang katakan deposit yang diterima ini katakan RM10,000. Okay, so aset, bahagian aset kita ada reserve. So reserve dekat sini tak kisahlah dia boleh reserve berkanun ke, reserve tunai ke. Okay, tak kisah mana-mana pun. Jadi misalnya tulis reserve kat sini sahaja. Okay, tadi telah diberikan bahawa nisbah reserve adalah 20%. So sekarang 20% ini bermaksud daripada deposit semasa. Jadi kita akan guna RM10,000 ini, okay, darab dengan 20%, maka reserve kita akan sama dengan RM2,000. Okay, lepas itu, okay, yang balance itu maksudnya bank dekat sini, bank ABC, dia akan simpan lah sebanyak RM2,000. Kalau reserve berkanun itu bermaksud dia akan simpan di bank pusat sebanyak RM2,000. Kalau reserve tunai itu maksudnya simpan di bank dia sendiri. Okay, dia akan simpan RM2,000. So yang selebihnya berapa? RM8,000. So RM8,000, apakah kegunaan RM8,000 itu? So masa itu bank akan cuba pinjamkan. So kita akan tulis pinjaman kat sini. Okay, so lastly dekat sini, okay, asset akan sama dengan liability iaitu sebanyak RM10,000. Okay, so untuk maklumat anda, pinjaman dekat sini sebenarnya dia adalah merujuk kepada pekalan wang. Okay, kita akan kaitkan dengan pekalan wang. Okay, katakan sekarang situasi yang kita nak kaji. Okay, katakan kita naikkan nisbah reserve. Okay, so inilah situasi yang kita nak kaji sekarang. Naikkan nisbah reserve ya. Okay, kalau naikkan nisbah reserve itu bermaksud tadi ini adalah 20%. Sekarang kita akan naikkan dia dan jadi sebanyak 30%. Okay, 30% lah. So ini yang terkini punya nisbah reserve ya. Okay, yang Miss guna pen yang berwarna merah ini maksudnya terkini lah. Jadi kunci kira-kira tadi, katakan deposit semasa sama, kekal macam tadi RM10,000. Dan reserve sekarang, reserve macam mana dapat tadi? Berdasarkan nisbah reserve kan? So ini pun sama. Sekarang nisbah reserve kita adalah 30%. Jadi reserve kita akan jadi RM3,000. Okay, so bagaimana pula dengan pinjaman? Kita guna RM10,000. Tolak RM3,000 ini jadi RM7,000. So daripada ini kita boleh nampak bahawa pinjaman tadi kita RM8,000. Pinjaman kita sekarang sudah jadi RM7,000. Kami kata pinjaman itu dia sama dengan pekalan wang kan? So apabila nisbah reserve ditingkatkan, kita akan dapati bahawa pinjaman dia sudah berkurang. Okay, so sekarang cuba fikirkan. Yang ini berkenaan dengan dasar kewangan kan? Okay, kami belajar ada dasar kewangan. Okay, ada apa? Mengembang. Okay, selain daripada itu kita ada mengucuk. Okay, masih ingat kalau mengembang, MS naik, R turun. Kalau mengucuk, MS turun, R naik. Jadi sekarang kita dapati bahawa, okay, pekalan wang kita turun kan? Kan tadi saya kata pekalan wang. Okay, pinjaman itu kita rujuk pekalan wang kan? So, maksudnya money supply dia, penawaran wang atau pekalan wang dia turun. Yang ini. Nampak sama. Okay, so bermaksud ini adalah dasar kewangan mengucuk apabila kita nak naikkan nisbah reserve. So, itulah cerita yang ingat ya. Naikkan nisbah reserve, ini adalah dasar kewangan mengucuk dan tujuannya untuk mengurangkan masalah, ya, inflasi. Okay. Tadi telah menunjukkan bahawa berlakunya kenaikan nisbah reserve. Okay, dan kita dapati bahawa pekalan dia, kesan dia macam mana? Kesan dia terhadap pekalan wang turun. Okay, so kadar bunga naik, I turun, AE turun, AD pun turun. Jadi inflasi dapat dikurangkan. Okay, so dengan reti kata lain,
Kenaikan nisbah rizab ini dia sebenarnya adalah merujuk kepada dasar kewangan menguncung. Okey, so itulah dia. Okey, sekarang minta pelajar cuba fikirkan bagaimana pula dengan keadaannya apabila penurunan nisbah rizab berlaku. Okey, juga sama ada 3 aspek yang mesti anda kaji. Yang pertama berkenaan dengan penawaran wang. So macam mana? Lepas tu yang kedua, dasar kewangan apa tu? Dan yang ketiga, okey, masalah apa yang dapat dikurangkan. Okey, silakan. Okey, so juga sama simpan catatan anda duluan, nanti baru kita bincang. Okey, sekarang kita akan masuk alat yang terakhir sekali iaitu berkenaan dengan pendanaan semula. Okey, apa itu pendanaan semula? Dia adalah tindakan ataupun langkah bank pusat untuk mengurangkan pengeluaran bil perbendaharaan. Sekali lagi kita jumpa ini, bil perbendaharaan. So, yang ini adalah merujuk bond yang bersifat jangka pendek. So, maksudnya sekarang kerajaan dia nak kurangkan bond jangka pendek, tetapi dia akan tambahkan pengeluaran surat jaminan. Tambahkan pengeluaran surat jaminan ini dia adalah bond yang bersifat jangka panjang. So, maksudnya dia kurangkan pengeluaran bond jangka pendek, dia tambahkan pengeluaran bond jangka panjang. Dan apakah kesan terhadap bekalan wang? So, sekarang cuba bayangkan, kalau kerajaan ataupun bank pusat dia tambahkan pengeluaran bond jangka panjang kan? Bermaksud masyarakat sekarang akan beli bond tersebut. So, once masyarakat beli bond tersebut, apakah kesan terhadap pegangan wang mereka? Berkurang kan? Okey, so bermaksud dekat sini dia akan menyebabkan bekalan wang akan menurun. So, that's why dekat sini kita nampak kesan terhadap bekalan wang tu macam mana? MS turun. A naik, I turun, AE turun, AD pun turun. Okay, so itulah aliran dia lah, flow dia. So, apabila AE dengan AD itu turun, kita dapati bahawa inflasi dapat dikurangkan. Okay, so akhirnya kita boleh kata bahawa pendanaan semula ini sebenarnya dia adalah dasar kewangan menguncung. Okay, so untuk maklumat anda, sebenarnya pendanaan semula ini dia hanya sesuai digunakan semasa berlakunya inflasi sahaja. Okay, sebab dia nak tambahkan pengeluaran bond yang bersifat jangka panjang. Okey, apa yang kita bincang tadi semua itu adalah berkenaan dengan dasar kewangan kuantitatif. Okey, so pelajar sila pastikan bahawa anda telah memahami 4 alat dasar kewangan kuantitatif tu. Yang faham dekat sini adalah merujuk pelajar sepatutnya boleh kaitkan sama ada alat tersebut berkenaan dengan dasar kewangan mengembang ke ataupun mengucup. Contohnya, misalnya kita kata penjualan bond. Okey, penjualan bond ini sebenarnya dia adalah berkenaan dengan dasar kewangan mengucup yang sesuai dilaksanakan, untuk mengurangkan masalah inflasi. Okey, jadi kita ada beberapa alat lagi. So sekarang kita cuba tengok soalan yang seterusnya. Okey, kita akan bincang soalan-soalan tersebut dan pastikan pelajar boleh memahami 4 alat dasar kewangan kuantitatif tersebut. Okey, marilah kita tengok soalan dia. Uji minta, nak uji sama anda betul-betul faham berkenaan dengan dasar kewangan kuantitatif ke? Okey, kita cuba tengok. So, dasar kewangan seperti biasa kita ada mengembang, mengucup. So, mengembang MS naik, R turun, ataupun mengucup MS turun, R naik. Okey, so yang mengembang ini untuk mengurangkan masalah pengangguran lah. Dan yang mengucup ini mengurangkan masalah inflasi. Kan tadi kita sudah belajar dasar kewangan kuantitatif ini, dia ada 4 alat kan? Nanti kita akan tengok satu-satu. Okey, kita cuba tengok alat yang pertama ni. Operasi pasaran terbuka. Okey, so ini melibatkan apa? Ya, pembelian dan penjualan bond, di pasaran terbuka. Jadi sekarang pelajar kena jawab dekat sini. Sama ada menjual atau membeli bond itu dia merujuk mengembang ke, ataupun yang menjual atau membeli bond itu dia merujuk kepada mengucup. Sila fikirkan.
Okey, so sekarang kita cuba tengok untuk dasar kewangan kuantitatif yang mengembang kalau melalui alat operasi pasaran terbuka dia sepatutnya beli bond. Okey, cuba tengok. Beli bond ini merujuk bank pusat yang beli ya. So kalau bank pusat beli bond, kita dapati bahawa pegangan wang orang ramai akan bertambah kan? Sebab dia beli bond daripada masyarakat ini. So kalau bertambah menunjukkan MS dia naik lah. Okey. Bagaimana pula dengan dasar kewangan kuantitatif yang mengucuk ni? Dia jual bond. Sebab kalau bank pusat dia jual bond, okay, orang ramai akan beli. So once dia beli, maksudnya pegangan wang dia sudah berkurang, so MS dia turun lah. So itulah operasi pasaran terbuka. Okay, kita sambung alat yang kedua. Kadar diskaun, kadar bank. Okay, juga sama. Cuba fikirkan. Kadar diskaun, kadar bank ini kita perlu naikkan ke, turunkan ke? Untuk dasar kewangan mengembang ke dan dasar kewangan mengucuk pula macam mana. Okay? Cuba fikirkan. Okay, so sekarang kita cuba tengok. Okay, kan saya kata kadar diskaun ini dia akan memberi kesan terhadap kadar bunga kan? Okay, so untuk dasar kewangan kuantitatif kita tahu mengembang, R kita turun. So bermaksud kadar diskaun kita sepatutnya turun juga. Okay. So, bagaimana pula untuk dasar kewangan kuantitatif yang mengucuk ini? Cuba tengok. Dia memberi kesan terhadap R kan? R naik kan? Jadi, kadar bank dekat sini, dia akan naik juga. Okay. So, itulah kadar diskaun. Sambung dengan alat yang ketiga. Nisbah rizab. Juga sama. Cuba fikirkan, nisbah rizab kita kena naikkan ke, turunkan ke? Okay, silakan. Okey, so marilah kita tengok nisbah rizab ya. So untuk dasar kewangan kuantitatif yang mengembang ini, nisbah rizab kita sepatutnya diturunkan. Okey, kenapa ya? Dia masih ingat kunci kira-kira yang kita sediakan. Okey, di bahagian aset ada rizab dan pinjaman kan? So kalau rizab itu turun, bermaksud simpanan kita berkurang. Kalau simpanan berkurang, dah selebihnya kita masuk ke pinjaman. Kan pinjaman itu nis kata dia sama dengan penawaran wang kan? So kalau pinjaman simpanan turun, pinjaman bertambah. So bermaksud MS dekat sini pun bertambah lah. So begitu juga dengan keadaan yang sebaliknya. Okay, untuk dasar kewangan kuantitatif mengucuk pula, nisbah rizab kita kena naik. Maksudnya simpanan kita bertambah. Kalau simpanan kita bertambah, bermaksud kita punya pinjaman berkurang. So that's why MS kita turun. Okay, so itu adalah untuk alat yang ketiga. Dan alat yang terakhir sekali, pendanaan semula. Yang ini sesuai dilaksanakan ketika berlaku apa. Tengok mana satu yang berkaitan. Cuba fikirkan. Okay, so untuk pendanaan semula, okey, dia tak ada kaitan dengan pengangguran, tak ada kaitan dengan dasar kewangan mengembang. Tetapi pendanaan semula ini sebenarnya dia merujuk dasar kewangan yang mengucuk sebab dia sesuai dilaksanakan untuk mengurangkan masalah inflasi. Sebab kita kan berdamparkan, meningkatkan pengeluaran bond yang bersifat jangka panjang kan. Nak cuba kurangkan pegangan wang orang ramai ini. Okey, nak MS turun, barulah inflasi dapat dikurangkan. Okay, so itulah keseluruhan yang anda belajar berkenaan dengan dasar kewangan kuantitatif yang terdiri daripada 4 alat ini. So, pastikan boleh kaitkanlah sama ada dasar kewangan mengembang ke ataupun mengucuk. Okay, so boleh jawab kan? Senang kan? Okay. So, untuk pembelajaran kita hari ini, kita pun sudah habis bincang berkenaan alat dasar kewangan kuantitatif. So, untuk video yang seterusnya, misalkan cuba buat dasar kewangan kualitatif. Kita akan bincang yang ini pula, okay? Okay, sekiranya anda suka video saya, ingat subscribe YouTube channel saya. Saya Lee Kuek Hui, pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.